Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Yusuf dalam subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Sebelum kita memulakan pelajaran kita mulakan kelas kita dengan mulut kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik anak-anak murid sekalian. Okey, untuk pembelajaran hari ini kita akan menyentuh tajuk berkaitan dengan 2.0 penyalahgunaan bahan. Okey, yang mana dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama menguraikan risiko penyalahgunaan bahan, mengaplikasikan kemahiran kecakapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan, dan yang ketiga adalah menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, yang seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan. Okey, risiko penyalahgunaan bahan. Okey, yang mana bahan terlarang ni contohnya seperti dadah, arak, gam. Okey, yang mana boleh menyebabkan ketagihan. Okey, bila sekali kita dah cuba, okey, memang agak susahlah okey untuk kita berhenti sebabnya ada banyak keburukan. Okey, antaranya ialah yang pertama tahap kesihatan kita ni akan terjejas. Okey, selain itu, dadah ini memang salah di sisi undang-undang. Okey, kalau kita menyimpan, kita memiliki dan kita menggunakan, okey, makanya kita akan diambil tindakan. Okey. Yang kedua ialah arak. Okey. Yang mana arak ni kerajaan sudah menetapkan okey beberapa kita kata tahap umur. Okey, untuk itu berada minimum, okey, minimum umur 21 tahun ke atas, okey, baru boleh beli dan juga minum. Okey, tetapi kita ni sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, okey, dilarang keras okey untuk meminum minuman arak, okey, kerana ianya adalah haram. Okey. Yang seterusnya, okey, jadi di sini ada 7 risiko penyalahgunaan bahan terlarang. Okey, kita tengok risiko yang pertama. Okey, risiko pertama ialah fizikal. Okey, yang mana pengambilan bahan terlarang ni boleh menyebabkan sistem dalam badan kita ni tertangguh. Okey, sampai boleh membolehkan kita ni terkena sawan. Okey. Kemudiannya kesan dia adalah mata kita akan kelihatan merah dan berair serta hidung beringus, kemudian menyebabkan perut berasa sakit, yang mana kadang-kala kita muntah-muntah dan cirit-birit. Okey, sehingga menyebabkan berat badan kita ni terjejas. Maksudnya kita akan semakin kuruslah. Okey, kemudiannya selain daripada itu tubuh akan menggigil akibat penurunan okey kadar metabolisme dalam badan dan penampilan diri kita okey kelihatan tidak terurus, okey, ataupun kita kata tak nampak normal lah. Okey, itu berkaitan dengan fizikal. Kemudiannya risiko yang kedua adalah berkaitan dengan janin. Okey, yang mana saiz kepala yang terlalu kecil, okey, berbanding dengan tubuh. Okey, yang ni janin ni untuk golongan perempuan lah. Okey. Okey, keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Okey, selain itu mengalami kekurangan berat badan serta mengalami kecacatan. Okey. Seterusnya ialah risiko terhadap saraf. Okey, yang mana ia merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh kita.
Okey, yang kedua menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit. Okey, seperti sindrom, lepas tu kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatrik. Okey. Seterusnya yang keempat, okey, risiko terhadap hati. Okey, yang mana hati akan mengalami kerosakan yang serius, okey, seperti sirosis hati yang boleh membawa kepada maut. Kemudiannya mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih baik dan sempurna. Okey. Yang seterusnya adalah risiko terhadap otak. Okey, yang mana bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran kita. Okey, yang mana kita akan mula hilang rasa malu. Okey, pemikiran kita ataupun fikiran kita ini bercelaru. Okey, dengan pergerakannya menjadi tidak terkawal. Okey, yang seterusnya adalah sukar menerima pelajaran, kemudiannya membentuk idea spontan. Okey, yang mana menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan. Okey, dengan teliti. Kemudiannya semakin banyak bahan terlarang dalam badan kita, okey, maksudnya fungsi otak semakin tidak terkawal, yang mana sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Okey, iaitu adalah risiko terhadap otak. Okey, yang seterusnya risiko terhadap mental dan emosi. Okey, yang mana dikenali sebagai psikologi. Okey, yang mana berasa seronok ataupun terangsang, halusinasi dan khayalan. Okey. Kemudiannya hilang kawalan diri dan pemikiran. Okey, tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan. Okey, di khalayak ramai. Yang ini maksudnya kalau dia dalam keadaan khayal, okey, dia tidak ada perasaan malu dan sebagainya untuk membuat benda-benda yang tak elok. Okey. Yang seterusnya adalah berasa keluh kesah ataupun gian, okey, dan amat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang tersebut. Okey, maksudnya ketagihan lah bila tak dapat benda tu. Maksudnya dia akan mulalah menimbulkan, kita kata, kesan, okey, berasa gian, kemudiannya rasa keluh kesah, okey, macam ada benda yang tak selesa dalam badan dia lah. Okey, yang seterusnya ialah boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Okey, dan kemudiannya mengalami gangguan mental, okey, dan menjadi tidak waras. Okey, itu risiko, okey, penyalahgunaan bahan terhadap mental dan emosi. Kemudiannya risiko terhadap sosial. Okey, yang mana hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat di sekeliling. Okey. Yang seterusnya adalah prestasi dan disiplin. Okey, kerja akan merosot. Okey, yang mana tingkah laku dan sikap akan berubah daripada yang biasa diamalkan. Okey, contohnya daripada seorang yang periang menjadi pendiam. Okey, kemudiannya tidak menghiraukan kesihatan diri, kemudiannya bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan ataupun keganasan dalam keluarga. Okey, sebabnya tidak ada pertimbangan dalam pemikiran dia lah. Okey, disebabkan bahan-bahan terlarang. Kemudiannya disisi oleh keluarga dan masyarakat. Okey, so itu adalah beberapa kesan, okey, terhadap ataupun risiko penyalahgunaan bahan, okey, terhadap anggota badan kita. Okey, baik, kita beralih kepada tajuk yang seterusnya. Kemahiran kecekapan psikososial. Anak-anak murid tahu tak? Okey, kesan penyalahgunaan bahan ni boleh menyebabkan kita melakukan jenayah. Okey. Dan bila kita dah melakukan jenayah, kita telah dilabel sebagai penjenayah. Okey, yang mana ia akan memberi kesan negatif pada diri kita. Malah lebih besar daripada tu, yang mana melibatkan keluarga kita, masyarakat
dan negara pun akan terkesan. Okey, disebabkan oleh perbuatan negatif yang kita lakukan ataupun gejala negatif yang kita lakukan. Okey. So, bila ramai sangat remaja sekarang ni menyalahgunakan bahan, okey, macam mana kita nak membentuk generasi pemimpin, okey, yang nak memimpin negara kita. Okey, macam mana kita nak pilih pemimpin okey akan datang kalau terlalu banyak remaja sekarang ni okey terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Okey, yang mana hal sebegini okey yang remaja tak fikirkan sebenarnya. Okey, apa yang mereka fikirkan adalah untuk berseronok. Okey. So, maksudnya kita jangan menyalahkan orang lain bila negara kita ni terjadi huru-hara disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Okey. Macam mana? Okey, macam mana nak buat? Okey, macam mana kita nak elakkan perkara itu daripada berlakunya huru-hara? Okey. So, ada satu kemahiran yang kita kena tahu, okey, kita kena pakar, okey, yang mana kemahiran ini kita sebut sebagai kemahiran kecekapan psikososial. Okey. Dalam kemahiran ini ada 3 kemahiran lain yang kita kena kuasai. Okey, yang pertama adalah kemahiran membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas. Yang ketiga, berkebolehan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Okey, nanti cikgu akan bagikan 4 contoh. Contoh yang pertama adalah kesedaran diri. Okey, yang mana benda ni penting. Okey, kerana kita kalau kita ada kesedaran, okey, kesedaran diri yang tinggi, okey, kita boleh berfikir secara rasional. Okey, boleh membezakan apa yang baik dan apa yang tak baik. Kita juga boleh membayangkan kesan daripada keputusan yang kita ambil. Okey, kalau keputusan yang kita ambil adalah salah, okey, maka ia akan menjadi negatif lah kesannya kan. Okey, kalau kita membuat keputusan yang betul, keputusan yang tepat, maka akan menghasilkan kesan yang positif. Okey. Yang seterusnya cikgu beralih kepada contoh yang kedua. Okey, pendidikan. Dari segi pendidikan, okey, pendedahan tentang penyalahgunaan bahan di sekolah ni amatlah penting. Okey, supaya dapat mendidik remaja, okey, kemudiannya memberi maklumat tentang kesan penyalahgunaan bahan tersebut. Yang mana pendedahan ini dibuat untuk mengelakkan daripada masalah ini jadi tak terkawal. Okey, sampai pihak polis pun tidak mampu nak mengawal. Okey, kita tak nak ianya berlaku sampai tahap macam tu. Okey, yang seterusnya contoh yang ketiga. Okey, dari segi hubungan, okey, kita kena menjaga hubungan kita dengan family kita. Okey, kita kena sayang family kita. Kemudian kita kena menjaga hubungan dengan orang sekeliling kita, dengan jiran-jiran kita. Okey, bila kita menjadi seorang yang mengambil berat, okey, ataupun sayang pada orang lain ataupun bertanggungjawab pada orang lain, okey, kemungkinan kita nak terlibat dalam penyalahgunaan bahan ni adalah lebih rendah. Okey. Okey, seterusnya adalah contoh yang keempat. Okey, melibatkan kerajaan dan NGO. Okey, yang mana kita berharap selepas ini, okey, banyak kempen kesedaran ataupun banyak program-program yang dianjurkan oleh kerajaan ataupun NGO untuk memberi motivasi dan juga memberi nasihat kepada remaja-remaja untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Okey, sama ada melalui media cetak, majalah, poster ataupun media sosial yang lain. Okey, seperti IG, Facebook, Twitter dan sebagainya.
Okey, supaya maklumat-maklumat ini sentiasa sampai kepada golongan remaja. Okey, sebab remaja ni pun selalu mengingatkan. Okey, kalau kita tak mengingatkan maka memang akan lupa. Okey. So, itu sajalah untuk hari ini. Okey, tajuk pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih kepada anak-anak murid. Okey. Cikgu berharap anak-anak murid terus belajar, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19, tapi itu tidak menghalang untuk kita belajar. So anak-anak boleh melayari channel YouTube cikgu untuk melihat video-video berkaitan dengan pendidikan kesihatan untuk anak-anak belajar. Dan jangan lupa juga subscribe channel cikgu. Tanda sokongan terhadap channel cikgu, insya-Allah. Jadi kalau tidak ada apa-apa lagi, kita tangguh kelas kita. Dan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Baik, sampai berjumpa minggu hadapan.